Laporan khas yang dibawakan oleh Aminah di KLCC, pastinya ini satu yang dikatakan lengkap untuk mengimbangi bukan sahaja satu pihak saja yang kita dengarkan seperti video yang tular. Kita bawakan kepada anda satu laporan yang begitu eksklusif kerana kita nak dengarkan juga apakah yang dikatakan oleh jurufoto-jurufoto yang dikatakan scammer berada di sana. Jelas sebenarnya sehingga ke hari ini masih ada lagi yang menggunakan perkhidmatan mereka seperti mana yang anda dapat saksikan. Namun begitu pasti ada kelompongan dalam industri yang perlu kita mantapkan lagi dari sudut pastinya cara, tata kelola untuk memastikan tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul seperti ini. Betul. Eksperimen sosial ini dilakukan di KLCC tapi saya percaya semua tempat pelancongan lain di Malaysia memang banyak modus operandi sebegini, sama ada ianya ialah macam jurufoto tadi cakap yang ada permit ataupun tidak ada permit lah. Jadi apa impak kepada industri pelancongan kita kerana tular, ianya ditularkan oleh pelancong luar negara dan membawa imej yang buruk kepada industri pelancongan kita. Sebab tu kita nak bincangkan berkaitan dengan pihak-pihak mengambil kesempatan terhadap pelancong ini dan apakah impaknya. Kita bawakan di studio adalah Profesor Madya, Dr. Faiz Izzuan Anwar. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Puncak Alam. Selamat pagi. Ya, terima kasih kerana menjemput. Memang nampak pensyarah pelancongan lah ni. Sebegini smart orangnya bersama dengan kita pada pagi ini. Ya, betul. Kita bercakap tentang industri pelancongan negara di mana kita dah mula untuk bertapak semula selepas COVID melanda dan ini adalah masanya untuk kita nampak sendiri statistik pelancong datang ke negara kita selepas dah buka border ni meningkat. Dan kita harapkan agar ini kekal dan menyumbang juga kepada negara. Jadi macam mana keadaan industri pelancongan di negara kita sebelum kita berbual lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu ini? Baik. Untuk industri pelancongan adalah salah satu sektor yang sangat utama kepada negara. Dan statistik menunjukkan yang sektor pelancongan ini kontribut pulangan yang besar kepada sektor perkhidmatan, makanan, penginapan, pengangkutan dan juga kepada subsektor iaitu contohnya makanan, minuman. Jadi industri pelancongan dia ada impak yang besar, baik positif dan juga negatif. Saya ada juga utarakan beberapa kepentingan industri pelancongan ni kepada negara. Salah satunya adalah seperti video yang kita lihat tadi, menjana pendapatan. Kan? Betul. Menjana pendapatan tu baik kepada rakyat tempatan dan juga orang yang tinggal berdekatan dengan tempat itu. Jadi bila kita lihat tourism, bila kita cakap tentang tourism, it's all about enticing people. Kita kena menawarkan sebuah perkhidmatan yang bermutu tinggi. Dan industri pelancongan negara, kalau kita lihat statistik daripada DOSM, menunjukkan peningkatan. Pada 2019 kita tahu kita hanya dapat 86 bilion kan kepada sumbangan KDNK. Tapi menurun kerana COVID kan. Sekarang ni kita dah nampak meningkat semula. Dan trend semasa menunjukkan, ini data daripada statistik ketibaan pelancong daripada Tourism Malaysia. Kita nampak trend tu semakin naik. Kita ada beberapa kepentingan juga statistik ni kerana lagi banyak pelancong datang, lagi banyak menyumbang kepada KDNK negara. Setuju. So, cumanya isu-isu sebegini adalah normal, biasa. Jadi satu kebiasaan. Semua tourist attraction di seluruh dunia mengalami masalah sama, bukan saja di KL. Saya suka bila cakap tentang isu ini dan apa yang kita pertontonkan kepada anda tadi di KLCC mengingatkan saya kepada yang paling banyak mendapat perhatian adalah geng-geng di Melaka ni, di Bandar Hilir yang beca semua tu kan. Itu tarikan di tempat itu. Tadi doktor ada cakap berkenaan dengan tata kelola. Itu mungkin juga antara yang boleh kita bincangkan berkenaan dengan cara mereka, sebab servis yang mereka tawarkan itu sepatutnya bila ada demand adalah servis kan, dan ada persetujuan RM5 ke RM10 ke, tapi mungkin tata kelolanya itu saja yang perlu diperkemaskan. Pandangannya. Tapi sebelum kita sentuh tentang tata kelola, kita kena lihat dalam industri pelancongan memang ada apa yang dikatakan sebagai tourist trap. Tourist trap ataupun dalam bahasa Melayunya perangkap pelancong, di mana bertumpukan kepada spesifik area yang mana daya tariknya ramai, sesak, based on tourism. Di merata dunia, dalam statistik yang dibuatkan oleh Kasago, 67% pelancong mengatakan mereka mengalami perangkap pelancongan ini. So dalam contohnya dari 10 orang, umur 7 orang akan mengalami benda sama. Di Egypt, di Pyramid of Giza, di Taj Mahal, di KLCC, di Chinatown. Semua benda yang sama kan. Tetapi
tourist trap ni adalah salah satu aktiviti sosial memberi impak positif dan juga negatif juga kepada mereka yang perlukan tawaran perkhidmatan tu. Mereka rasa sesuai lah, especially kepada solo traveller kan. Betul. Solo traveller ni dia datang tak ada orang nak ambil gambar, nak harapkan tripod mungkin agak awkward. Yelah, kan, agak 10 kali langgar. lah kita kena adjust angle dan sebagainya kan. Jadi bila ada servis perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan sebegitu, tata kelola perlu dilaksanakan. Mana permit perlu dikelolakan dan supaya mereka ni ada guideline yang mereka ikut. Tak adalah sesuka hati saja membuat dan charge dia Ini lain. Dia akan ada double standard di situ. Lihat kulit wajah macam ini dari Indonesia ni. Boleh tekan tinggi. Boleh tekan tinggi. Nampak daripada Middle East dia tekan. American dia tekan. Betul. So bila kita lihat jenis-jenis perangkap ni, saya ada huraikan ada 7 jenis. Antara 7 jenis perangkap ni contohnya meter taksi. Naik taksi berapa diikut rasa hati. Tak apalah, bagi RM10 cukup lah. Kan? Di antaranya adalah meraih simpati, penyamaran, sedikit wang palsu dan tawaran membantu. Kita ingat tawaran tu macam tadi Hanif kata, turun airport ingatkan perkhidmatan tu percuma. Tapi sebenarnya berbayar. Kena bayar pula. Betul. Dan benda ni bukan satu benda yang biasa. Di depan Kaabah pun juga ada perkhidmatan sebegitu. Betul. Kita nak, tak kira di mana sebenarnya. Kita nak cium Hajar Aswad pun ada sindiket sebegitu. Betul. Dan benda ni adalah normal. Okey, bercerita tentang kena tipu tawaran yang di-offer oleh mereka yang dikatakan sindiket ataupun scammer ni. Macam mana kita nak kategorikan itu merupakan penipuan, itu merupakan perangkap untuk pelancong, ataupun sebenarnya itu adalah tawaran yang diberikan untuk memudahkan solo traveller ataupun memudahkan individu-individu yang sedang melancong. Okey. Saya juga nyatakan beberapa saranan. Di antara sekarang ni informasi yang kita nak dapat semuanya di hujung jari kan. Betul, setuju. Pelancong harus sedar dan awareness dia harus tinggi dari mana sebelum melancong, gunakan telefon bimbit pintar yang anda, search buat penyelidikan awal di atas talian. Kena rajin sikitlah. Tengok red flag. Bendera merah yang ada. Sebelum saya pernah pergi ke Egypt di Pyramid of Giza, sebelum pergi tu takut nak pergi. Sebab apa? Ada baca-baca TripAdvisor, Lonely Planet mengatakan di situ ada scammer. Bagi contohnya kain nak tutup kerana panas cuaca. Dan lepas tu dia ikut, lepas tu dia akan charge. Kita kena identify red flag ni. Jadi kita ada awareness tu kan? Betul. Dan ada kajian telah dibuat oleh TripAdvisor dan Kasago tadi yang mengatakan di dalam dunia ni ada top 10 biggest tourist trap. Di antaranya lebihnya kepada Amerika Syarikat lah. Di Fisherman Wharf. Kita kalau lihat di worldwide graph ini, kita nampak top 10 attraction. Malaysia mungkin tak termasuk. Tapi bila kita narrow down, ada statistik mengatakan dia melihat kepada keyword tourist trap di dalam TripAdvisor yang mengatakan Malaysia ni ada 115 cicipan yang mengatakan Malaysia ni di Jalan Alor tu adalah tourist trap yang terbesar di Bukit Bintang. Kalau kita tengok statistik yang saya tawarkan, memang dia dah kena pasti dah. Kawasan-kawasan panas tu? Betul. Kawasan-kawasan panas kita kena pasti melalui penyelidikan awal. Jadi saranan dia, kita sebagai turis, kita perlu sedar, pergi tempat tu, buat research dulu. Buat penyelidikan awal tentang apa yang kita perlu avoid, apa yang kita perlu. Contohnya, jangan fikir nak pergi kawasan-kawasan sesak. Mungkin kita akan ada pickpocket. Kan? Pergi sebelum buat benda tu, selidik dahulu apa bahaya-bahaya yang common yang turis selalu hadapi. Dan mereka ni berkongsi di website seperti Lonely Planet, TripAdvisor, dan mereka website sini sangat berkepentingan. Betul. Dan doktor melihat kepada itu satu sudut pandang lah kepada para pelancong. Tapi tadi kita paparkan tentang satu site di mana mereka yang nak mencari pendapatan, sebab peluang pelancongan ini juga membuka peluang kepada orang untuk menjana pendapatan. Antaranya kepada mereka yang berkarya secara kreatif itulah. Tolong ambil gambar dengan lampunya. Sebenarnya itu perlukan modal. Mereka ada effort lah juga kan. Apa guideline kepada mereka ni untuk memastikan bahawa orang tidak menganggap mereka ni adalah tourist trap? Betul. Mungkin pada waktu ini tiada tata kelola yang rasmi. Mungkin saranan hari ini, mungkin daripada sesi ini, kita boleh menyarankan kepada Kementerian Pelancongan khususnya untuk membuat tata kelola yang betul-betul rasmi. Nak berminat menjana pendapatan, daftar, ambil permit. Kan? Dan benda tu mungkin akan ada sebagai turis guide, kan ada lesen. Kita boleh
Dan dia ada standard charge lah kan. Betul. Dia ada satu harga yang ditetapkan untuk semua. Bukan macam seperti mana kita pun tak dapat nak pastikan sama ada RM5 sekeping ke, RM10 sekeping ke ataupun bagaimana sebenarnya kan. Dalam video yang viral tu dia kena sebab dia pilih 10 gambar. Jadi 10 gambar kali dengan RM5 atau RM10 dia kena bayarlah amount tu. Kalau kita pilihan di tangan turis. Betul. Pilihan di tangan pelancong, dia boleh pilih nak banyak atau nak sikit. Gambar yang mana pun post dalam social media satu je selalunya. Betul, faham. Betul. Dan sebenarnya kadang-kadang kita bermain dengan bahasa yang berbeza kan. Kan mungkin juga ada salah faham daripada introduction, pengenalan awal mengatakan yang sebenarnya sekeping RM10. Kita tak tahu apa yang terjadi. Itu yang tinjauan ini kita menunjukkan sebenarnya masih ramai lagi sehingga ke saat ini yang memerlukan servis tersebut kan. Mungkin juga peranan social media. Jadi social media memainkan peranan yang sangat penting dalam consumption of tourism kan, untuk kita reflect kembali dan juga kita enjoy experience tourism semasa kita berada di kawasan pelancongan. Ya, buktinya kita dapat tahu beberapa ratus cicipan kan dilakukan di kawasan-kawasan yang ada skamer. Itu juga membahayakan setengah kawasan kan. Selepas ini mungkin orang dah tidak lagi menjadikan Jalan Alor tu sebagai tumpuan. Sebab mereka tahu kat situ ada risiko anda mungkin terkena dengan perangkap pelancong. Satu lagi mungkin kita boleh tambah, talking to locals is important. Kita bercakap dengan warga-warga tempatan. Mungkin membantu. Mungkin saja mendapat informasi yang bukan rasmi, tetapi kita boleh dapat off the beaten track punya information. Kat mana makan sedap. Only locals yang tahu. Betul tak? Dan kita boleh dapat informasi yang mungkin tidak dipublish, yang paling baru sekali. Jadi social media memainkan peranan penting sebegitu. Okey Doktor, saya ada satu soalan lah sebab kita nak tutup dah ni perbincangan kita ni. Tourist trap tadi Doktor dah cakap macam-macam kan. Adakah macam sini orang Selangor. Kita tak Selangor. Orang Selangor kan. Bila kita pergi ke mana-mana lokasi dalam negara ni bukan luar negara. Kalau jadi orang sana ada kelebihannya, kalau pandai berdialek sana murah sikit. Yang kita ni mahal sikit. Yang ke sana murah lagi. Tapi awak bukan orang sini. Dekat pasar Siti Khadijah dapat macam mana tu Doktor? Itu macam mana kita nak klasifikasi? Dalam pengamatan saya sebagai pakar pelancongan, memang biasa dia ada price discrimination dalam tourism. Itu biasa. Harga lokal, harga tempatan dan harga antarabangsa itu biasa kerana itu adalah sumbangan warga asing ataupun pelancong asing kepada negara. So kita kena ambil sedikit kena bagi harga yang berpatutan lah. Kalau kita tawarkan harga yang sama, mungkin tidak adil kepada warga pelancong tempatan. Jadi price discrimination is okay. Cuma jangan jurang tu terlalu tinggi saja. Tapi kadang-kadang kita ni tourism adalah social skills. Betul. Tiba-tiba kita pergi satu kita ngomong bahasa Indonesia, mungkin harga tempatan kita boleh dapat. Dan negosiasi kita punya skill tu pun kan. Tawar menawar tu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita kena cilik pelancongan lah. Kita kena pandai lah nak nego tu. Okey, terima kasih. Kita jemput lagi. Profesor Madya Dr. Faiz Izzuan Anwar yang berkongsi dengan kita hari ini dari Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Puncak Alam. Ya, ini berkaitan dengan ambil kesempatan tak ada pelancong. Hari ini student Prof tengoklah. InsyaAllah dia akan bertengok. Live class ni kita bawakan. Live class Class cancel pada hari ini. Okey, kita nak berhenti. Kita dah akhir semester dah. Oh ya. Nampak tak tu? Lama kita tak tahu. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kejap lagi banyak perkongsian kami nak bawakan di MSI. Jangan ke mana.